Baik, Assalamualaikum Siti Izzawati dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Bagaimana perkabaran Siti Izzawati dan juga kru di daerah Temburong? Ya, Alhamdulillah, saya dan kru-kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, sihat dan ceria pastinya bersama Tani di Rampai Pagi hujung minggu ini. Mungkin dapat kita tanyakan memandangkan di Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampung Air diadakan pada masa ini pameran warisan Bruneiku. Jadi mungkin dapat kita tanyakan pendapat secara peribadi Siti Izzawati mengenai dengan kepentingan ketani mengetahui dan juga memelihara warisan dan juga sejarah di negara Brunei Darussalam ini. Ya, Alhamdulillah, ya perlunya jualah untuk ketani memelihara budaya dan juga sejarah yang ada di negara ketani. Sebagai contoh, tarian yang dapat ketani kongsikan barangkali kepada generasi muda. Dan Alhamdulillah juga baru-baru ini saya berkesempatan untuk membuat pendekatan bersama dengan belia-belia permata hijau yang ketani merasakan bangga kerana diorang dapat mengetengahkan tarian asli Brunei ini untuk diketengahkan lagi kepada generasi baru. Kerana ketani indah mahu tarian-tarian ini akan pupus di telan zaman, dan dengan adanya juga pihak-pihak yang tertentu ketani rasa berbangga dengan mengadakan pertandingan seperti pertandingan sekolah-sekolah. Jadi kita mengharapkan juga macam apapun juga adat, budaya ataupun sejarah yang ada di negara ketani ini akan dapat dikekalkan supaya ianya tidak akan pupus di telan zaman. Kalau Siti Izzawati dan Muammar sendiri pernah mencuba tarian tradisi negara Brunei Darussalam? Ya, Alhamdulillah, kalau saya sendiri secara peribadi dari sejak sekolah lagi memang minat dalam tarian kelas tradisi ini. Muammar sendiri pernah mencuba? Alhamdulillah, pernah mencuba. Apa tariannya? Tarian ada-ada? Menarik sekali. Nanti dikongsikan. Tarian ada-ada, ada tarian Samalindang, memperlihatkan lagi keindahan dan keunikan seni tarian di negara Brunei Darussalam yang memang wujud sudah beratus-ratus tahun. Berabad lamanya ya. Baik, itulah keindahan di negara Brunei Darussalam. Baik, kita terus serahkan terlebih dahulu. Nanti kita berkongsi sama lagi mengenai dengan pengongsian berkenaan terlebih dahulu bersama dengan rakan sekelas kita Siti Izzawati dengan pengisiannya. Silakan. Ya, terima kasih Muammar dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung, dan Alhamdulillah seawal jam 6.30 pagi sebelum menuju ke studio stesen radio televisyen Brunei Cawangan daerah Temburong, apa yang dapat kita saksikan kesibukan suasana di Pekan Bangar, bas sekolah, murid-murid dan juga pihak-pihak yang tertentu telah pun bersiap sedia untuk pergi ke Bandar Seri Begawan kerana hari ini, hari Ahad 14 Januari 2024 akan menjadi peristiwa bersejarah bagi negara Brunei Darussalam dengan berlangsungnya Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja dan istiadat perarakan pengantin diraja mengelilingi Bandar Seri Begawan. Pastinya detik penting ini sangat dinanti-nantikan oleh segenap lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Kita juga mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan majlis yang akan berlangsung pada hari ini akan berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Auda, dari daerah Temburong, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Siti Ramiza dalam package program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Auda sekalian, saya akan membuat perkongsian mengenai salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Selapun, iaitu Sekolah Rendah Selapun Mukim Batu Apoi, Kampung Selapun, daerah Temburong, dan ini merupakan satu ataupun sebuah sekolah yang terletak di kawasan pedalaman. Jadi Auda ingin mengetahui lebih lanjut, terus setia bersama dengan saya. Assalamualaikum juga. Jadi inilah dia Sekolah Rendah Selapun. Terima kasih.
Bangunan pertama Sekolah Rendah Selapun dibina pada tahun 1973 dan tapak keluasan ialah seluas 8.93 ekar. Dan sekolah ini terletak di Kampung Selapun, lebih kurang sejauh 22 km daripada Pekan Bangar. Kawasan sekolah ini dikategorikan kawasan sekolah di pedalaman atau di kawasan luar bandar kerana untuk memasuki kawasan ini menggunakan jalan raya yang kecil, berbukit dan kawasan jalan raya yang mudah dilanda tanah susul. Okey, kalau dibandingkan dari dulu, bangunan baru yang mana ia separuh kekal telah dibina pada tahun 1987 dan mula digunakan pada 20 hari bulan Oktober 1988. Perbelanjaan pembinaan bangunan ini ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pendidikan. Kalau mengikut sejarah yang ada, guru besar pertama di sekolah ini ialah Cikgu Awad bin Agong dan murid pada masa itu adalah seramai 46 murid dan 2 orang guru sahaja. Tapi pada masa tahun ini, tahun 2023, sekolah ini mempunyai seramai 16 orang murid dan 8 orang guru, termasuk 2 orang guru agama dan saya sendirilah yang mengajar pelbagai mata pelajaran. Sekolah ini juga merupakan salah sebuah sekolah di daerah Temburong yang masih dibekalkan skim makan tengah hari. Lebih kurang 50 tahun sekolah ini telah dibina dan digunakan untuk menempatkan anak-anak tempatan yang tinggal di Kampung Selapun ini jelas membuktikan sistem pendidikan di negara kita tidak ketinggalan untuk anak-anak yang tinggal di kawasan luar bandar. Jika dilihat dari segi perkembangan kemahiran literasi dan numerasi, kemajuan murid-murid adalah pada standard ataupun tahap yang dibanggakan. Alhamdulillah, walaupun terdapat segelintir murid yang masih memerlukan bantuan dan bimbingan dari guru-guru latar, tapi pihak sekolah juga ada menyediakan beberapa program seperti program membaca untuk bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, program numerasi, public speaking, yang mana juga telah dapat dilihat meningkatkan kemahiran asas murid-murid di sekolah inilah. Sistem pendidikan yang digunakan pada masa adalah selaras dengan standard piawaian yang sedia ada dan sememangnya terbukti berkesan digunakan pada masa ini. Alhamdulillah. Dengan matlamat sekolah ini untuk mengekalkan pengurusan dan pentadbiran sekolah yang berkesan, kemudahan yang disediakan di sekolah ini juga tidak ketinggalan dengan pembekalan dari segi alat pembelajaran yang sejajar dengan sekolah yang lain. Justru dari ini juga dapat merangsang ke arah kecemerlangan penuntut dalam bidang akademik. Di antara cabaran yang biasa ataupun perlu guru-guru di sekolah ini perlu hadapilah, bersedia untuk menghadapi keadaan seperti bencana alam. Okey, saya beri contoh banjir, tanah susur dan keadaan cuaca yang tiba-tiba tidak menentu seperti berangin kencang. Jadi guru-guru kena bersedia untuk menghadapi apapun jua cabaran seperti ini dan jika ada keadaan jalan raya yang perlu diubah suai ataupun dibaik pulih, maka guru-guru terpaksa bertolak ansur dan bersedia menghadapi cabaran yang seperti itu. Itulah saja yang cabarannya yang biasa guru-guru hadapi di sini kalau mengajar ataupun bertugas di sekolah ini. Memandangkan di sekolah ini ia kawasan pedalaman
dan bahasa ibunda mereka bukanlah bahasa Melayu seperti bahasa resmi negara kita ni. Jadi pada peringkat prasekolah memang agak sukar kerana ada sebilangan murid yang kurang fasih ataupun kurang mahir bahasa Melayu. Itu adalah salah satu cabaran lah di sekolah ini. Secara peribadi, saya berharap murid-murid di sekolah ini akan terus berjaya, di mana beberapa tahun yang lepas, alhamdulillah, sekolah kami mendapat 100% dalam peperiksaan PSR. Jadi harapan saya agar keputusan cemerlang 100% ini akan berterusan pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun baru di tahun 2024, kemasukan murid baru di sekolah ini juga agak memberangsangkan. Pastinya di tahun baru ini, kesemua penuntut akan lebih rajin untuk belajar dan rajin menghadiri kelas di sepanjang hari persekolahan. Para pelajar juga jelas bersemangat dengan pakaian dan peralatan sekolah yang baharu di hari pertama persekolahan tahun 2024. Bagi ibu bapa, saya harap adalah sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada pihak sekolah untuk anak-anak supaya adalah hadir selalu ke sekolah, membuat kerja rumah dan adalah sama-sama bekerjasama menangani apa jua program yang diupayakan oleh sekolah, bukan untuk anak-anak bis kita je lah, ibu bapa, yang untuk masa depan mereka lah, insyaAllah, dan juga untuk mencapai sasaran lah, misi dan misi Kementerian Pendidikan secara menyeluruhnya lah. Baiklah audiens sekalian, itulah dari tadi pendekatan saya bersama dengan beberapa orang guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah Selaponan ini. Jadi saya mengharapkan kepada auda yang menyaksikan bahan package program daripada Rampai Pagi Daerah Temburong ini dapatlah memberikan satu ilmu pengetahuan yang baru dan juga memberikan manfaat bersama. Jadi untuk itu auda, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi.